أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, yang berbahagia Puan Khairiah binti Muhammad Talha daripada National Institute of Planner Training Center Sdn Bhd, barisan ahli-ahli Majlis Perbandaran Subang Jaya, barisan ketua-ketua kampung, barisan jawatankuasa penduduk, barisan perunding-perunding dan perancang bandar dan pemaju hartanah, barisan pegawai kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, kita dapatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kita dapat bertemu pada petang ini. Tak lain tak bukan satu salutasi yang cukup penting, ya, untuk kita rebrandingkan mana-mana yang belum di-rebrandingkan, dan satu pakar perunding yang telah pun ditaklimat saya dengar sendiri, insya-Allah selepas ini semua yang akan membawa balik dengan satu idea-idea yang baik untuk kita implementkan di kawasan masing-masing. Saya ucapkan tahniah kepada MPSJ dan juga pakar perunding kita Puan Khairiah dan juga tim beliau, ya, yang membuat program sebegini. Inilah pertama kali yang saya rasa PBT yang membuat program sebegini di MPSJ. MPPJ dah pun berlalu, Puan Khairiah, ya. Tapi di MPSJ ini kali pertama, dan tahniah kepada MPSJ yang berani, ya, melakukan satu perubahan, insya-Allah, dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul di masa-masa akan datang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan para pakar perunding, ya, sebagai aduan mewakili seluruh rakyat di bawah N29 Si Sedang, saya mengambil kira setiap pembangunan ini harus dirancang mengambil jangka masa yang panjang. Sebab bila kita lalui permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, pembangunan 5 tahun, 10 tahun yang lepas menimbulkan masalah sampah, banjir, ya, peparitan dan sebagainya. Yang ini sepatutnya, ya, hari ini adalah hari yang cukup baik, dan idea-idea bernas ini untuk disolusikan, ya, supaya kemantapan idea-idea tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin dalam kawasan ini dapat diimplementasikan oleh MPSJ, ya. Pengarah-pengarah di sini, Cik Ismail cuba nak address tadi, ramai pengarah-pengarah yang ada di sini, dan mereka adalah perancang-perancang untuk meletakkan sesuatu pembangunan, ya. Sebab itu hari ini dipanggil untuk kita sama-sama membuat kaji selidik dan juga membagi idea-idea, ya, untuk kita memanjangkan, memudahkan perunding ataupun pihak MPSJ merancang. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada Puan Khairiah yang pada hari berkenaan, ya, saya hadir sendiri. Taklimat itu merupakan satu taklimat yang cukup baik, dan saya rasa terlepas taklimat yang berbahagia Tuan Iswanto Nato tadi, ya, daripada Yogyakarta, Indonesia. Daripada taklimat Puan Khairiah yang lepas amat menarik, dan tadi saya dengar sikit daripada ketua kampung, ya. Dan saya ingin menyarankan supaya MPSJ buat lawatan ke sana kot, yang diwakili oleh ketua kampung, ahli majlis, ya, supaya mereka nampak dengan realnya. Sekarang dia bercakap, mungkin dia tunjuk gambar dan kita tak nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kalau ada masa dan ada bajet, bolehlah buat lawatan ke sana. Dan saya juga rasa saya nak melibatkan dirilah, ya, untuk bersama perkara macam ini. Sebab saya pernah pergi di Jakarta dan kita jumpa hampir 200 orang ibu sapu, ya. Di sana dipanggil tukang sapu ni ibu sapu. Dia bukan dekat majlis perbandaran. Bila sapu-sapu sampah tu masing-masing hal, dia tak ada komuniti dia dengan kontraktor yang berbagai-bagai. Tetapi di Jakarta, yang saya sendiri mewakili NGO pergi ke sana, dia kumpul semua ibu sapu ini untuk diberi ilmu bagaimana mereka betul-betul nak menjalankan tugas dengan amanah. Ramai minta maaf kalau ada kontraktor-kontraktor di sini, tengok je tak ada tuan, tak ada tokeh dia buat sambil lewa. Sebab itu bila isu-isu sampah berbangkit dalam sidang DUN berjam-jam untuk dipersoalkan, untuk dijawab oleh Exco, ya.
Sebab itu kita tak nak timbul lah buang masa berkenaan dengan sampah ni. Jadi kita cuba implement satu perkara yang baik. Macam di Singapura juga, kami melawat di Singapura juga, cara macam mana memproses-proses sampah kita tak nampak sampah bersepak macam tempat kita di Selangor Jadi ini satu pendekatan untuk kita implementasikan apa yang kita nampak dan akhirnya kita perlu buat. Dan saya memang selalu bercakaplah dengan ahli majlis pada mesyuarat bulanan kita di peringkat ahli majlis di bawah Daun Sri Sedang. Memang kita menyarankan perkara-perkara ini supaya diambil kira dan pantau kontraktor-kontraktor, pekerja-pekerja itu membuat kerja dengan amanah dan diberi sikit pentadbiakan. Untuk makluman, 200 orang yang kita kumpul ini semua perempuan, ibu sapu yang dipanggil ibu sapu di Jakarta, di tengah-tengah bandar Jakarta, di kawasan yang dihimpunkan satu tempat itu. Kita ambil hari Jumaat 1 jam untuk kita tarbiyah mereka. Kita ajarkan solat dengan menggunakan satu botol air mineral sahaja. Satu botol air mineral ini untuk mereka ambil wuduk untuk solat tengah padang itu. Bermakna tanggungjawab mereka untuk diri sendiri kepada Allah, bahawa mereka nampak apa yang Allah nampak, apa yang mereka buat. Sebab itu mereka bekerja dengan amanah. Walaupun gaji mereka sekadar, kalau duit kita dalam RM3.50 ke RM4 sahaja. Kais pagi makan pagi. Itulah pendapatan mereka yang kita pergi sendiri dan kita tengok sendiri dengan mata kepala. Sebab itu pekerja-pekerja ini seharusnya diterapkan dulu amanah mereka. Kalau dalam diri ada amanah, insya-Allah kerja-kerja itu berjalan dengan lancar. Dia tak sewenang-wenang. Islam tak ajar buang-buang sampah mengata-kata. Islam tak ajar juga buat kotor-kotoran dan sebagainya. Dan sesuatu meroboh, bangunan roboh ke, semua bencana-bencana alam dari tangan-tangan kita sendiri. Kalau hari ini kita sebagai wakil dari Majlis Perbandaran, kitalah yang buat merancang dan segala-galanya, membenarkan perkara-perkara yang ini, dan kita terimalah 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah dia. Bukan kata bermakna hari ini banjir, hari ini sampah bertimbun atas hari ini punya kepimpinan, tidak. Mungkin 10 tahun yang lepas mereka membuat dasar. Yang itu kita kena tekankan. Jadi kami sebagai kepimpinan hari ini, kita menekankan yang ini dulu, amanah dulu. Bukan parti amanah, tuan-tuan. Amanah kepada kerja. Tanggungjawab kita, tanggungjawab pada diri sendiri, pada Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia. Kita biarlah manusia yang perfect. Bukan manusia di jalanan sekadar ambil level. Kalau balik sampah juga, saya pernah phone beberapa buah kereta. Kereta besar, BMW ada, Mitsubishi ada, kereta sport ada, bagai-bagai. Dia makan-makan, dia buang je kat jalan raya. Saya horn 2-3 kali. Kadang dia geram lah. Kalau saya buat drive, memang kalau orang buang sampah tu memang angin. Jadi ini sikap. Nak tanamkan sikap inilah kepada penduduk. Inilah cabaran kita sebagai ketua kampung pada ahli majlis dan jawatan kuasa penduduk. Begitu juga dengan Majlis Perbandaran. Masalah ini memang sukar untuk kita didik sekiranya dah besar panjang macam yang ada depan saya. Merokok buang, letak atas lantai, pijak. Saya selalu tegur dekat kedai-kedai makan. Entahlah, memang orang kata ada ni celupa sikit. Itu untuk menjaga kebersihan dan persekitaran. Kita tak boleh makan kalau asap rokok datang pada kita. Lemas. Lagipun oksigen kita habislah, mati sel-sel kita dengan asap rokok tu. Minta maaf lah kalau ada yang merokok kat sini. Dah tahu dah akibat, memang nak bunuh diri lah dalam masa 40 tahun akan datang, InsyaAllah. Itu yang kita cipta. Lagi tangan-tangan kita sendiri. Itu contoh. Jadi kesihatan itu penting, persekitaran itu penting. Dan apa tujuan? Majlis Perbandaran ini adalah untuk mengimbangi kesejahteraan penduduk. Mengimbangi. Jadi peranan kita sebagai ketua kampung, ahli majlis dan semua ini, semua ada tanggungjawab masing-masing. Sekurang-kurangnya tanggungjawab pada diri kita supaya tak buang sampah merata-rata, tak menyusahkan orang lain. Dan kami rasa ada wakil dari MPSJ. 2 minggu yang lalu kita pergi melawat JMB. Ada 3 JMB di bawah Majlis Perbandaran Hulu Selangor, Majlis Perbandaran Selayang. Jadi 3 JMB ni yang kami lawati, memang dididiknya penduduk-penduduk di situ
ada bertanggungjawab. Kebertanggungjawaban itu ada pada diri sendiri. Nampak sampah dia kutip, tempat buang sampah dengan tempat rehat sebelahnya belah. Jadi yang ini kita rasa memang perlu, di zon-zon yang berkenaan boleh buat lawatan. Boleh buat lawatan. Saya nampak ada 2 orang wakil MPSJ ikut saya pada hari itu. Jadi alhamdulillah, saya ucap tahniah pula pada MPSJ yang ikut tu hari itu. Dia bahagian ialah libat dengan JMB jugalah, Jadi itulah contoh yang kita nak ambil supaya tidak ada sampah sarap. Bila sampah banyak, banyaklah tikus. Bila banyak tikus, banyaklah nyamuk, Ini semua penyakit mengundang dari tangan-tangan kita, Jadi mungkin pencerahan daripada Puan Khairia nanti ataupun mana-mana perunding-perunding lebih terperinci untuk kita ketengahkan dan berbincang. Saya harap inilah peluang, untuk kita berbincang, untuk kita merancang, untuk masa depan Negeri Selangor khasnya di bawah MPSJ dalam 24 zon ini. Dan saya ucap tahniah sekali lagi pada MPSJ. Dengan saya udahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Puan Nur Hanim atas kata aluan beliau. Majlis kini akan diteruskan dengan sesi bengkel. Dengan ini dipersilakan Puan Khairia untuk mengerusikan sesi ini. Persilakan. Okey, terima kasih Nora. Jadi pertama kita informal lah sikit, Kita nak rancak sikit lah, Tak naklah boring-boring bercakap. Saya tak nak cakap lama. Semua saya nak bagi sedikit penerangan. Kita nak mulakan bengkel sekarang. So maknanya okey, padat dah grup-grup, So setiap meja ada seorang facilitator. Angkat tangan atau 2 facilitator, perkenalkan diri masing-masing. Dan dan juga whiteboard, Jadi untuk tindakan yang pertama, alright, adalah di meja tu tolong lantik seorang wakil. Boleh? Seorang wakil yang boleh menjadi spokesperson, yang boleh menyampaikanlah pendapat anda secara sekumpulan. Can you appoint a person from your table to be the spokesperson? Boleh tak? Pilihlah siapa yang handsome, yang kacak, yang comel ke, tak kisah siapa, boleh? Okey? Boleh duduk dekat-dekat sikit tak? Nampak-nampak sikit, so that you can, janganlah malu-malu. Saya nampak one end all the men, one end all the ladies. Tak apa, kita boleh campur. Boleh? Dekat-dekat sikit, so you can listen to each other. Okay, Diana, I think Diana, your board should be in front, Okay. Dengar baik-baik, Okay, bagi langkah pertama, saya tahu depan meja anda semua ada plan-plan. Saya tak nak anda tengok apa plan tu. Tak usah terus tengok plan apa dulu. Okay? Terus tengok plan apa dulu. Alright. Now, facilitator tolong bagi kertas kecil macam ni pada semua yang duduk di satu kumpulan. Small paper and a pencil or pen. Boleh tak semua peserta ambil small paper like this with a pencil or pen? Okay? Now, okay, first thing, jangan tulis apa-apa dekat kertas tu. Pejam mata anda. Please close your eyes. Close your eyes. Pejam mata anda, tapi jangan tidur. Pejam mata anda. Kemudian bayangkan Puchong dan Kinrara 30 tahun akan datang. Pejamkan mata. Bayangkan Puchong dan Kinrara 30 tahun akan datang. Bagaimana anda visi, your vision for Puchong or Kinrara 30 tahun akan datang, dan tulis masing-masing
tulis dekat kertas yang kecil ni. Jangan share, jangan bincang. Close your eyes for a minute. How do you see Bandar Puchong dan Bandar Kinrara 30 years from now? Okay? Tulis atas kertas, jangan bincang pada siapa. Ini adalah your own vision. Saya tahu mana yang dah 60 macam saya, 65, 30 tahun akan datang mungkin not around kan. But maybe it's for your children, your cucu kan. So visualize. Can I give you what is in your heart? What is in your heart? Please, even the officers, close your eyes, visualize. Nampak tak Puchong Kinrara 30 years from now? Come join any of the tables, JKP. There are designated tables, Puchong and Kinrara. Mana Puchong mana? You put up your hand, Puchong, sini. Kinrara? Kinrara sana. Sana meja? Okay. There's also Kinrara here. Boleh? Ambil kertas kecil. Don't discuss. It's what is your heart and is your mind. Apa dia Puchong Kinrara 30 tahun yang akan datang. Tulis dulu.